Aku persiapan aku seumur hidup aku untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila datang waktu sakaratul maut, yang keluar hanya ada di dalam hati, apa yang ada dalam hati. Saat itu hati akan berkata rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Nah saat itu baru kita tahu siapa yang jujur di dalam mencintai Allah, siapa yang jujur cinta kepada Rasulullah. Amat sekarang semua orang boleh mengaku, saya mengaku cinta Allah, saya cinta Rasulullah SAW dan sebagainya. Tetapi hal sakaratul maut, hal waktu terakhir sebelum kita kembali kepada Allah, hal itu akal sudah mula melemah. Tempat dah tak boleh nak fikir lagi dah. Yang hanya ada hati kita. Dengan itu kata Nabi SAW, barang siapa yang akhir kalimat dia dapat menyebut kalimat la ilaha illallah, masuk syurga. Bukan senang nak menyebut kalimat la ilaha illallah di akhir umur. Mungkin saat ini senang kita sebut, tapi di akhir umur mungkin susah untuk kita menyebut kalimat la ilaha illallah. Bila tidak ada cinta kepada Allah, bila tidak ada cinta kepada Rasulullah, bila tidak ada cinta kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bermohon moga-moga kita termasuk dalam golongan orang-orang salihin, orang-orang arifin di dalam berpuasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berbuka puasa insya-Allah kelak di akhirat bersama Rasulullah SAW di dalam keadaan kita cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bimunasabah, secara khusus munasabah daripada Yom Ashura, pada hari yang telah berlalu pada hari ini, yaitu hari yang sangat mulia, yang mana puasanya tadi alhamdulillah disebutkan oleh ulama, puasanya diampuni oleh Allah dosa setahun. Puasanya itu pula juga sama dengan setahun. Puasa dah diampuni dosa setahun, dalam masa yang sama puasa itu sama dengan setahun puasa, seolah-olah setahun puasa pahalanya. Ashura adalah hari yang sangat mulia, hari yang menjadi sebab yang Nabi SAW dahulunya berpuasa sebelum turunnya Ramadan. Dahulu diwajib, ini disunnahkan sahaja. Maka dengan itu Yom Ashura ini banyak perkara yang terjadi, daripada riwayat itu dan ini dan sebagainya. Salah satu perkara yang selalu disebut iaitu yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, kerana dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau dan kaumnya daripada Fir'aun. Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang Yahudi berpuasa saat Nabi masuk ke dalam, sampai kepada kota Madinah. Melihat keadaan tersebut, kata ulama, Nabi dah biasa puasa, bukan tak tahu, Nabi dah biasa puasa. Orang-orang kaum Quraisy dahulu memang puasa Ashura, tapi bila sampai di Madinah melihat orang Yahudi pun ikut puasa, tengok puasa, dia tanya ni kenapa puasa. Mereka berkata, kami berpuasa kerana hari ini adalah hari diselamatkan Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Nabi Muhammad, kami lebih berhak mengagungkan Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Dengan itu Nabi Muhammad SAW berpuasa Yom. Kalau boleh dilebihkan lagi, puasa satu hari sebelum ataupun satu hari setelah, supaya supaya nampak perbezaan antara kita dengan orang-orang Yahudi. Di dalam peristiwa yang mengejar Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dengan Bani Israel dah berjalan daripada waktu malam sampai kepada suatu tempat dah tak ada jalan lagi dah. Yang tinggal di depan adalah laut. Maka bila mana dah sampai yang beriman bukan dengan kedudukan baik kerajaan dan lala, itu bukan kuala raja dan sebagainya. Kekuatan orang yang beriman adalah apa yang ada di dalam hatinya. Maka dengan itu Bani Israel beritahu kepada Nabi Musa alaihissalam, macam mana ni dah sampai ke depan laut, nak pergi mana? Asbab dah tak ada lagi dah. Segala sebab kita dah ambil dah, ni dah tak ada sebab dah. Antara ni terjun masuk laut, kita mati ataupun diserang oleh Fir'aun dan tenteranya. Sudah tentu Fir'aun tentera lebih ramai. Maka mereka berkata, "Qalu inna lamudrakun." Habislah, kami pasti akan tertangkap dengan mereka. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa yang penuh dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah.
Yang saat datangnya ujian yang besar, orang yang kuat inilah yang berada dalam keadaan teguh, tak digoyangkan oleh segala bencana alam, tidak digoyangkan oleh penyakit. Oleh itulah Allah, mereka akan sentiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau datang hatta 1000 jenis penyakit, mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Wahai Bani Israel, ketahuilah aku bukan bersendirian. Inna ma'i rabbi, aku bersama Tuhanku. Allah yang akan tunjuk jalan kepada aku, Allah yang akan beri hidayah, Allah akan beri petunjuk kepada aku. Aku bukan bersendirian. Ini keadaan orang yang beriman, ini kekuatan orang yang beriman. Dia sentiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedihan apa agaknya akan didapati oleh seorang mukmin kalau dipunya Allah? Dia diganggu orang di balik malam, dia solat tahajud, dia menangis di depan Allah, dia merayu kepada Allah, dia mengadu kepada Allah. Allah akan berikan dia kekuatan. Setiap hari kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakikatnya mungkin kita hanya iyyaka na'budu, usaha mengambil sebab beribadah, tetapi di manakah iyyaka nasta'in? Kita meminta pertolongan, kekuatan daripada Allah. Para awliya, para orang-orang salihin, kalau kita baca sejarah mereka, mereka salat 1000 rakaat yang berzikir. Kalau laula ma'unatullah, kalau bukan kerana pertolongan daripada Allah, dan saya mereka tak mampu. Tetapi karena mereka menyandar kepada Allah, mereka sentiasa meminta pertolongan Allah, meminta kekuatan Allah. Dengan itu mereka diberikan kekuatan oleh Allah. Dengan itu mereka berkata, dengan itu Nabi SAW berkata, sebaik-baik ibadah, yakni intipati daripada ibadah itu adalah doa. Doa itu sebaik-baik ibadah. Nak jadi orang soleh, nak jadi wali Allah, nak jadi orang yang dekat kepada Allah, perbanyakkan doa. Doa bukan tak semestinya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita munajat kepada Allah, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangun malam ini, kita curhat kepada manusia, ke sana ke sini, bukan mereka boleh buat apa pun. Siapa yang curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bangun malam dia curhat kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab ini mempunyai dua main di matanya. Kerana apa? Kerana terlalu banyak menangis. Mereka rijal. Dalam peperangan mereka di hadapan, tetapi pada waktu malam mereka menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada mana datang menangis? Karena mereka di depan Allah. Ya Allah, aku lemah, aku tidak ada kekuatan. Ya Allah, aku hamba yang hina, aku hamba penuh dosa. Ya Allah, aku takut terperdaya dengan dunia. Itu munajatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, munajatnya orang-orang salihin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah setelah itu daripada mu'jizat, daripada perkara-perkara yang jangan kita fikirkan. Dengan itu kata Allah, "Mayattaqillah ij'al lahu makhrajan." Kau bertakwa dulu kepada Allah, nah nanti Allah bagi jalan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kita ambil sebab nak kerja ni gaji tak cukup, nanti nak kahwin anak, nak makan apa, pampers, segala macam benda dipikir sampai dia tak jadi kahwin pun. Yang dah kahwin pun tak mau anak lagi dah, takut dah habis, bankrupt nanti akhirnya. Maka dengan itu Allah berkata, "Umma yattaqillah yaj'al lahu taqwa." Kepada Allah, Allah bagi jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki tanpa dia sangka, tak tahu dia kalau bukan daripada keyakinan dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang kuat. Kekuatannya bila mana mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat Nabi Muhammad SAW hijrah daripada Makkah menuju kepada kota Madinah. Kalau Nabi Muhammad tak ada cakap lah, keyakinan di atas keyakinan. Saat Nabi Muhammad keluar daripada rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan naum, diturunkan tidur. Ini semua orang-orang yang nak bunuh Nabi, mereka tidur. Wan Nabi SAW ambil pasir, letak satu-satu atas kepala. Atas kepala orang kafir ni, Dr. Barik ni, dia letak pasir satu. Bayangkan,
Ini musuh nak bunuh Nabi dah tak ada, wala takut wala apa pun. Tak ada apa lagi dah. Antara orang tu kalau tersedar terus boleh bunuh Nabi, tapi kerana yakin kepada Allah, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashrina. Nabi ambil semua yang Quraisy, yang kafir tadi nak bunuh Nabi, yang kat depan rumah Nabi ni semua kena pasir. Mereka bangun tengok pasir atas kepala. Nabi keluar dalam keadaan tenang. Wala fi khauf, tak ada takut, tak ada apa. Dah dalam Islam, maka di-offerkan siapa yang boleh kejar Nabi Muhammad, siapa yang boleh bunuh, kami akan berikan hadiah 100 ekor unta dan sebagainya. Masing-masing orang keluar. Ada yang bukan benci Nabi pun mereka keluar kerana nak dunia memang sana. Yang itu, dunia ni bahaya kalau kita cinta. Tak peduli kadang siapa pun. Hatta keluarga pun kadang kita zalim kerana harta dunia, orang kata billah. Silaturahim putus kerana dunia dan sebagainya. Maka dengan itu Nabi Muhammad SAW saat berhijrah, saat berada di perjalanan nak sampai ke kota Madinah, datangnya orang-orang kafir Quraisy yang duk kejar, cari mana Nabi. Perjalanan jauh. Maka Nabi berehat seketika di bawah gua. Ada sedikit gua dan buah. Datang beberapa orang kafir dengan kuda, tengok hampir nak nampak Nabi Muhammad SAW. Dah lalu dah sampai Sayyidina Abu Bakar time tu. Yang Sayyidina Abu Bakar sudah tentu bukan Rasulullah SAW. Saat itu ada sedikitnya aneh. Tengok sampai ke tahap boleh nampaklah kaki orang kafir Quraisy depan mata. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ni kalau mereka tunduk sikit saja, habis kita. Kalau mereka tunduk sedikit saja, habis kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Perhatikan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah, ma dhannuka ya Abu Bakar bithnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, agaknya apa yang kau nak kata saat kita satu berdua, yang ketiga adalah Allah. Kita nak aku Nabi Muhammad, nak kau Abu Bakar. Tahu tak yang ketiga bersama dengan kita ni siapa? Allah. Allah bersama dengan kita. Dengan itu turun firman Allah, la tahzan innallaha ma'a, jangan bersedih. Allah bersama dengan kalian. Allah bersama dengan kalian. Nah, saat itu Sayyidina Abu Bakar salah silang. Wala nak rasa takut lagi dah, wala nak rasa apa. Bahkan disebutkan setelah itu Nabi SAW belum berperang. Salah satu perang yang mana Nabi SAW kelihatan seperti takut. Selepas perang Badr, berdoa, bermunajat, ya Hayyu ya Qayyum, diulang-ulang oleh Nabi SAW, sujud, bangun dan sebagainya, sampai lidah Nabi kadang jatuh ni. Keyakinan tadi dah dapat efek kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah tak takut. Tengok Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah pasti tidak akan hampakan engkau ya Rasulullah. Pasti tidak akan hampa engkau ya Rasulullah. Tak akan hampakan engkau ya Rasulullah. Karena dah yakin Allah pasti akan melindungi Nabi Muhammad SAW, pasti akan menjaga Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu perlunya kita dalam kehidupan yang sementara ini menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Berkata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampailah engkau mencapai keyakinan. Kata ulama, dua. Keyakinan yang pertama maksudnya adalah kematian. Mati sesuatu yang yakin. Tetapi kata al-arifin, keyakinan yang dimaksudkan adalah yaqinul qalb, hati yang yakin kepada Allah. Kita hadir majlis, kita beribadah, kita berpuasa, kita melakukan jenis-jenis ibadah yang bertambah tak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertambah keyakinan kita kepada Allah, nescaya akan adalah akhlak yang mulia dalam diri kita. Keluar segala sifat yang kecil daripada diri kita. Kita tak benci keluarga kita, adik-beradik kita, putus silaturahim pasal duit dan harta. Yakinlah kepada Allah mampu maafkan keluarga kita, mampu maafkan teman kita, mampu maafkan saudara mara kita, mampu hidup di dalam keadaan rahmah, akhlak yang mulia kerana Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada mana? Bermula daripada al-yaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya kita berada di akhir zaman, zaman yang mana manusia hanya yakin kepada sebab dan bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya tutup dengan sebuah kisah. Disebutkan Nabi Musa alaihissalam, suatu ketika beliau sakit. Maka beliau berdoa meminta kepada Allah, Allah mewahyukan beliau. Disebutkan dalam kitab sebuah ulama benar, Allah mewahyukan beliau untuk pergi ambil daripada adakah pokok. Ini ambil jadikan ubat. Dia pun ambil, bismillahirrahmanirrahim, dia minum, dia pun sembuh. Nah, kali kedua dia sakit. Dia sakit, dia teruslah pergi kepada pokok tu, dia ambil terus dia makan. Tengok-tengok tak ada efek. Jadi dia minta kepada Allah, ya Allah, kenapa tadi yang pertama kali aku makan tadi sembuh terus, kenapa kali kedua tak sembuh? Tadi kali pertama tadi dia bermohon kepada siapa? Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu dimulakan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan syifa. Ini kadang kita sakit, kita merayu depan doktor. Doktor tolonglah, tolonglah, ini harapan saya dah terakhir, dah habis. Merayu dia kepada doktor seolah-olah doktor inilah yang akan menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu orang-orang salihin, berkata Imam Abdullah bin Haddad, dahulu orang datang kepada orang yang saleh, minta air, baca Fatihah, surah Fatihah satu pun dah cukup air untuk sembuhkan orang. Zaman sekarang karena lidah kita banyak maksiat, baca hatta 100 kali Fatihah pun tak berkesan-kesan lagi air. Maka dengan itu perlunya kita kuatkan alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Menjadikan majlis kita majlis ini insyaallah asbab ditolakkan segala musibah dan bala tiba kepada umat Muhammad dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ja'ala ma'ana hadha jam'a marhuma tabarrukna bihi tabarrukan ma'suma wa la taj'al minna shay'an wa la mahruman wa la matrunan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berkat qira'at al-burdah Allah Subhanahu wa ta'ala zunka man shifa wal afiyah ya Allah, afiyah zahiran wa batinan. Semoga Allah berikan syifa insya-Allah, kesembuhan berkat burdah. Semua insya-Allah mendapat kesyifaan, al-afiyah zahir dan batin kami dan keluarga kami ya Allah, kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Segala hajat moga-moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhkan hati kita insya-Allah dengan ikhlas kepada Allah, dengan yakin kepada Allah, dengan ridha kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarrukna bihi tabarrukan ma'suma wa la taj'al ahadana shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نتوسل اليك بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان تغفر ذنوبنا وان تستر عيوبنا وان تهدينا الى طريق الحق الى طريق الصواب الى طريق الرشاد. رسالتنا البعض يرسل تحقق بحقائقهم ظاهرا وباطنا في خير العافيه. الله سبحانه وتعالى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين بحق سيد المرسلين. الله سبحانه وتعالى الميعاد. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami adalah hamba yang penuh dengan dosa ya Allah, penuh dengan kelemahan ya Allah, penuh dengan kekurangan ya Allah. Pada malam ini kami angkat tangan dan berdoa meminta kepadamu ya Allah. Engkau Tuhan kami yang memenang kepada hati kami. Setiap hajat yang ada dalam hati kami Allah kabulkanlah ya Arhamar Rahimin. Dan hidayah untuk duduk di dalam majlisnya orang saleh ya Allah, untuk mengikuti jejak langkah orang yang saleh ya Allah, untuk menyerupai orang-orang salehin ya Allah. Wa asa, dan semoga kami berdoa ya Allah, kami dikumpulkan lagi bersama mereka kelak ya Arham والصالحين والمقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Walaupun hakikatnya kami taklah ya Allah berkumpul bersama mereka ya Allah, akan tetapi ajal ya Allah berada di tanganmu ya Allah. Engkaulah yang maha agung ya Allah, Engkau yang menentukan ya Allah bila kami akan kembali kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang bersiap hatinya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Penuhkan hati kami dengan kecintaan dan kerinduan kepada Muhammad SAW. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang yang sentiasa mengagungkan Nabi Muhammad dan sentiasa rindu Nabi Muhammad. Kami dan keluarga kami ya Allah, kami dan zuriat kami ya Arhamar Rahimin. Keluarkan cinta dunia daripada hati kami ya Allah. Keluarkan segala perkara yang mengganggu kami di dalam mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, mendekatkan diri kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, kurniakan setiap daripada kami yang hadir ya Allah, kami dan keluarga kami ya Allah. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين يا رب العالمين. ومن الله سبحانه وبركاته في إن شاء الله صاحب البيت حسين الجليل إن شاء الله من keluarganya إن شاء الله sentiasa diberikan hidayah dan taufik wal inayah wa riayah minka ya arhamar rahimin.
Mudahkan segala urusan insyaAllah. Diberkati insyaAllah rezeki dan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, digunakan taufik untuk dapat melakukan perkara dapat memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanjangkan umur orang tua kita insyaAllah dalam keadaan sahah wal afiyah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا sama-sama ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ومن لهم صالح ومن سلف من الصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين آمين. اللهم حق الفاتحة وصل الفاتحة ورحمة الفاتحة وبحق من أنزل على الفاتحة يا من ذل الفاتحة اجعلنا من صالح واجعل زيارتنا رابحة وأمورنا ناجحة وجنا واضحة يا مجمل لا تهملنا عادتك الجمال جمل الدنيا والآخرة خلها تعبر سهالة. إلهنا تمم نعم علينا ووفقنا لشكرك ومقينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب. Perempuan dia ada dua toilet di belakang, yang lelaki toilet luar rumah belakang, dan tempat wudu lelaki dah banyak. Akan dalam majlis tak ada wudu. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an ashabi Sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.